أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam ni kita baca tafsir Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak baca Quran ni kita telah maklum mula-mula kita, iaitu dimulakan Al-Quran itu yakni pada menyebut akan dia seperti mana yang disebut akan dia, iaitu oleh perkataan-perkataan yang kuat dan yakni di dalam tafsirnya ataupun di dalam perkataan-perkataan mufassirin berkenaan dengan yakni permulaan sebelum daripada kita baca Al-Quran itu dituntutkan kepada kita, iaitu kita memulakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi di hari ini di malam ni berkenaan bahawasanya saya akan menyebutkan sedikit sebanyak ataupun lebih kurang berkenaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang ada juga orang kita tak tahu berkenaan dengan kelebihan-kelebihan a'udzubillah, dan kita tak tahu juga perselisihan di antara sebutan-sebutan a'udzubillah. Maka di sini mudah-mudahan dengan perkataan ini kita boleh ambil pedoman bagi kita untuk membacakan ataupun untuk mengutamakan kita yakni baca a'udzubillah sebelum daripada kita baca Al-Quran. Faidatu bil kalami ala isti'azati. Ini suatu faedah yakni pada menyebut akan dia permulaan bagi kita, yakni pada perkataan yang disebut akan dia yakni di atas isti'azah, yakni lapai isti'azah ni lapai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lafdhuha al-mukhtaru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ialah bermula lapanya lapa isti'azah itu yang dipilih akan dia oleh kita telah maklum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini inda Malikin wa Abi Hanifata wa Syafi'i liqaulihi ta'ala. Jadi mana kata berdalil di sini oleh Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah pada perkataan yang disebut akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu kita telah maklum. Yani apabila kamu bacakan Quran itu maka kamu hendak minta berlindunglah dengan Allah Taala daripada syaitan yang kena rejam. Apa dia makna syaitan? Apa dia makna rejam? Nanti saya akan hurai di belakang nanti. Gitu. Jadi kita telah maklum bahawasanya syaitan itu adalah tempat seteru bagi kita. Kita telah maklum a'da adalah kita tu dengan syaitan tu ialah a'da. Ayat ni berseteru
dan ialah tengah daripadanya kita jangan jadikan yakni rufaqa usyayatin, yakni mana kata ialah kawan kepada syaitan, yakni kekasih syaitan ataupun sahabat syaitan. Itu jangan. Wa qala Ahmad, dan berkatalah oleh Ahmad bahawasanya ayyakula al-ula, yang pertama dia kata bahawa berkatalah ia a'udzubillahi sami'in alim minasyaitonir rajim jami'an. Jadi mana kata kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mana yang lagi melihat Tuhan kita itu, yakni mana kata daripada syaitan yang kena rejam. Kita telah maklumlah yang selalu apa dia ustaz-ustaz, apa dia ni kori-kori sebut sangat kan, auzubillahi auzubillahi sami'in alim minasyaitonir rajim, ayat itu. Dan ialah tengah daripadanya fasta'iz billah innahu huwas sami'un alim. Mana kita minta berlindung bawanya syaitan itu kita telah maklum. Gitu. Qala Sauri wal Auza'i. Ini perbahasan di antara makna kata berkenaan yang disebut akan dia berkenaan dengan syaitan, dengan auzu. Ini berkatalah oleh Sauri, barangkalinya ialah Sauri di sini, yakni As-Sufyanus Sauri dan Auza'i. Auza'i ini kita telah maklum. Gitu. Al-aula ayyakuna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, yang terlebih aula bagi kita sebutkan ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu innallaha huwas sami'un alim. Mana kata ialah bahawasanya Allah Ta'ala tu lagi amat melihat dan lagi amat mengetahui akan dia. Gitu. Kita telah maklum, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena jagalah berkenaan dengan auzi. Kadang-kadang orang kita dia tak baca sangat kelebihan au gitu-gitu. Saya dengar jadi ada setengah daripadanya orang yang diutama ni kan, kita kata kalau kita nak tengok bahasan panjang, ya bahasan yang lain iaitu di dalam kitab Azkar. Hadis Azkar tu dia bercara panjang juga berkenaan dengan auzu yang dituntut akan dia. Tapi di sini saya nak baca tafsir. Saya mana kata saya ikut perkataan tafsir yang gitu. Saya baca kitab ni ikutlah mana kita kata ini orang panggil tarik tafsir lain, tarik Azkar hadis lain. Gitu, dia tak sama. Tapi syarak tu memang lain-lain, tak sama. Kalau kita kira syarak tu daripada Tuhan dia panggil hakiki, syarak hadis tu adalah majazi. Jadi mana kata sama-sama dua tu mufakat kan, tetapi lain-lain ialah orang panggil tarik, lain-lain jalan. Itu setengah daripadanya. Tengok, fattafaqal jumhuru ala annahu yustahabbu lil qari'il Quran kharijas salati. Jadi mana kata ittifaqlah oleh jumhur ulama bahawasanya ialah disunatkan bagi qari. Qari ini seorang yang baca Quran. Baca Quran ni, qari ni tahu tak? Qari ni bukan suara sedap dah. Qari ni mana kata mereka kalau disebutkan dalam kitab fiqh iaitu bukan ummi. Qari ni orang yang membetuli huruf, baris, harakat, tasydid dan makhrajnya, ialah dan tajwidnya, makhrajnya. Itu dia panggil sempurna ke segala-galanya. Gitu. Jadi orang panggil ialah qari, itu panggil qari. Kita tapi qari tu hak suara sedap tu. Kadang-kadang suara sedap tapi dia baca tajwid tak betul. Ada juga. Gitu, kadang-kadang suara sedap tapi makhraj tak betul, tak soreh, tak fasih orang panggil. Itu kena jaga juga. Gitu. Tak apalah ni saya nak cerita berkenaan dengan ta'awuz ni. Mana kata dengan auzubillah. Ini mana kata sunat bagi bahawasanya ialah kita baca Quran, ialah Quran itu ialah lain luar daripada sembahyang, macam kita kata kita nak baca biasa, nak baca majlis tilawah, macam kita kata majlis musabaqah, kata kira lah. Gitu.
an yata'awwaza, dan dia kata bahawa ianya bahawasanya bertawa'uz lah ia setengah daripadanya. Ta'awuz ni ianya mana kata baca auzubillah, minta maaf sebut tersilap sikit, tersalah sikit. Wa huqiya an Ata, dan dihikayatkan daripada Ata ujubaha, itu wajib ni kata. Jadi mana kata ialah wajib bagi qari, bagi mana kata kita nak baca Quran dulu kita kena baca ni auzu. Jadi di sini kita belajar ni, kita bukan nak jadi perselisih sangat. Kita belajar bukan hujahmu baca tak kena, aku ni baca tak kena. Tak, bukan nak jadi pembalahan. Kita baca ni orang panggil nak bagi penyelesaian bagi diri kita sendiri. Dituntut, satunya ia ada tuntut sunat, satunya dia panggil ialah bagi siapa? Bagi jumhur ulama. Apa kalau jumhur ulama memang kata sunat, tapi perkataan Ata, yakni Ata ni selain daripada jumhur lah, dia mana kata orang selain daripada tu. Jadi mana kata perkataan dia wajib. Kalau kita kata kita ikut Ata, lagi baik bagi kita. Jadi wajib bukan dia wajib di atas orang lain, atas kita yang nak baca. Di atas mereka yang membaca. Tu kita kena banyakkan baca Quran. Kadang-kadang kita kalau Allah nak baca Quran ni tak tahulah. Bertukar kalau kita kata nak minum air pun tinggal baca Quran, tak nak. Kalau kita kata nak makan nasi pun tinggal, tak mahu baca Quran, makan nasi dulu. Kalau makan nasi bakal sudah tu tak, bakal tak jadi lah. Wa qala Ibnu Sirin, yang ni mana kata Ibnu Sirin kata bahawasanya iza ta'awwaza ar-rajulu fi umrihi marratan wahidah kafa fi isqatil wujub. Kalau kita kata kita ialah perkataan Ibnu Sirin, kalau apabila kita ialah bacakan ta'awuz di dalam seumur hidup kita sekali saja. Ataupun kita kata contohnya, kita kata memadah dah bagi kita tu seolah-olahnya kita lepas dah daripada hak wajib. Jangan kalau kita kata 100 kali lagi baik gitu. Jadi makna kata lepas hak ni perkataan lepas daripada wajib, hak ni tu membawa kepada sunat gitu. Maka itu makna kata berselisih ulama. Wa waqtin isti'azah qabla al-qira'ati inda jumhur. Dan ialah waktu isti'azah itu sebelum daripada kita nak baca. Sebelum kita kata contohnya kita nak baca Al-Quran, kita baca bismillah pula kan. Ni ada juga orang tengah dia baca a'udzu saja, dia tak baca dah bismillah. Tak apa, nanti saya akan hurai berkenaan dengan bismillah. Gitu. Dia ada macam kita kata contohnya macam kita kata tengah daripadanya qori-qori daripada Iran mana tu, dia baca a'udzubillah saja, dia tak baca mana kata dia tak baca apa? Dia tak baca bismillah. Sebab tak baca bismillah ni mana kata ialah di dalam satu hadis saja. Di dalam satu hadis tu jadi faham tu lain-lain belaka. Tak apa, insya-Allah nanti saya akan huraikan di berkenaan dengan bismillah nanti. Ini saya nak huraikan berkenaan dengan auzu. Gitu. Dan ialah tengah daripadanya dia kata wa huqiya anin nakhai annahu ba'dal qiraati. Iaitu mana kata ada juga ialah kemudian daripada kita baca, kemudian daripada baca Quran tadi ni, wa qaulun Daud. Mana kata perkataan Daud ni, yakni orang panggil, tapi Daud di sini dia tak panggil Daud mana, tapi Daud ni pokok dah Zahiri ya. Daud Zahiri ni dia kata baca dia tu duduk belik belakang. Dia Daud Zahiri ni. Orang yang berdalil banyak-banyakkan orang kita ni tak berdalil sangat dengan Daud Zahiri. Dia Daud Zahiri ni dia hebat, dia alim, bijak, pandai, cerdik. Tapi apabila bertanding, macam kita kata contohnya apabila dia ni nak mengambil dalil menjadikan bahawasanya nak memilihkan yakni mujtahid, maka dia ni ditolak akan dia. Sebab dia Daud Zahiri ni dia terlalu, minta maaf saya sebut, yang ni mana kata Daud Zahiri tu dia terlalu, dia orang panggil
tak berapa tu sikit. Mana kata dia ni tak berapa tu sikit. Wahai dia mengutuk orang lain mudah-mudahnya. Mudah-mudah sebutnya. Dia suka mengutuk orang lain. Apabila mengutuk orang lain, maka di situ tak diiktiraf dia tu jadi mujtahid. Itu. Dia Daud Zahiri ni dia memang alim. Tapi perkataan dia tu orang panggil luar belakang daripada tu. Daripada mana kata muafakat, daripada perkataan yang terpilih, itu setengah daripadanya. Gitu, tak apalah. Cerita bab Daud Zahiri ni ada disebut di dalam bab usul fiqh pun ada, itu setengah daripadanya. Gitu. Wa aqidur riwayataini an Ibnu Sirin wa makna a'udzubillah ni at-taja ilaihi. Mana kata at-taja'u. Gitu. Ilaihi wahtasinu bihi. Dan ialah makna a'udzubillah ni, kita mana kata kita berharap kepada Allah Ta'ala. Jadi mana kata kita minta berlepas dengan Allah Ta'ala, kita minta tajah ni, mana kata minta jauh dengan Allah Ta'ala lah gitu. Dan ialah mana kata kita tu minta, mana kata kotor, minta menjadi pagar daripadanya dengan dia. Jadi nanti kita kata kita jadi supaya kita kata kita ni minta berlindung daripada syaitan ataupun minta jauh daripada syaitan. Itu dia panggil ialah makna a'udzu juga. Jadi mana kata kita tu setiap apa kita kata kita perbuatan kita, mana kata bacaan kita, nak tidur kita kan, nak makan kita, nak minum, nak berjalan kita minta lah jauh sekurang-kurangnya tak boleh baca lain, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Boleh juga mana kata di sini. Dia kata ahsyahu, yang di mana kata menakut akan dia, wasyaitan, dan mana kata ialah syaitan ni asal dia syaitana. Syaitana ni mana kata ia ni ba'uda. Jadi mana kata ialah dia ni anir rahmati, yakni jauh daripada rahmat tu syaitan. Syaitan ni bukan kita kata ada juga dia panggil syaitan itu ialah diri syaitan betul-betul. Kadang-kadang ada juga ialah mana kata ialah dia panggil bukan syaitan, tipu daya. Gitu, tipu daya tu dia panggil mana kata kalau gharur, mana kata ialah dia panggil ialah tipu daya. Tu dia panggil syaitan juga. Kalau kita kata kita tengah bubuh makna syaitan belakang. Kalau huruf itu diri syaitan betul-betul. Gitu. Ni pun mana kita kata ialah syaitan itu yakni jauh daripada rahmat. Gitu. Dan syaitan. Dan ialah rajim. Rajim ni apa dia rajim? Kita kata syaitan kena rejam. Syaitan kena rejam. Apa makna rejam? Dia rejam ni. Yakni dengan was-was dan jahatnya syaitan. Gitu. Jadi mana kata apabila masuk syaitan tu, di dalam hati kita ataupun di dalam pandangan kita, di dalam pemikiran kita, jadi mana kata dia jadi was-was lah kita. Bekerja apa tak betul, gini was-was, gini kesah. Tu dah tengah daripadanya amalan was-was itu, ada kalanya dituntut, ada kalanya ialah syaitan itu. Dan ialah tengah daripadanya syaitan ni jahat. Dan kata K, ialah tengah daripadanya dia ni matrudun anir rahmati. Mana kata dihalau kan ialah daripada rahmat, yakni dijauhkan daripada rahmat. Itu. Jadi makna kata ialah apabila kita tak ada, kita kata kita tak bersifat dengan baca auzubillah, kita tu jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia rahmat ni ganjaran banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah maklum. Rahmat ni, kalau kita kata wan iyazabillah, kalau seseorang itu tak ada rahmat daripada Allah Taala, jadi Allah Taala tak kasih sayang. Supaya kita kata ni, mu nak pergi dah mana-mana pun ikut mu lah. Supaya kita kata kita duduk di padang mahsyar, aku tak ada nak tolong kamu, mu nak masuk. Mu tengoklah amalan kamu, aku tak bantu dah, aku tak tolong. Mana kata kalau sama amalanmu ada cukup lah, masuk juga lah. Kalau kita kata amalanmu tak cukup, masuk neraka lah. Aku tak ada dah pertolongan. Gitu setengah daripadanya, itu orang panggil tak ada. Kalaulah kita kata orang tu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Allah Ta'ala tolongkan, ialah tengah daripadanya. Supaya kita kata contohnya ketika ditimbang kita tu yakni berat
yakni kejahatan. Kita kata contohnya ringan kebajikan, kita kata contohnya maka dibantukan kebajikan, mana kata-kata dengan timbangan itu. Nah, seperti soban Rasulullah, kepiyah Rasulullah, kasut Rasulullah, macam-macam, mana kata selendang Rasulullah, berat ambil berat, itu orang panggil rahmat. Jadi dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan kepada kita, kepada Nabi kita itu syafa'atul uzma, maka dapat Allah Ta'ala Nabi kita membantukan di timbang tu, lepas tu kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada rahmat. Gitu. Dan ialah setengah daripadanya kebajikan. Dan dapat kebajikan wal khairat, dan ialah segala kebajikan. Jadi dapat kebajikan yang banyak kita. Gitu. Fa hukmatun isti'azah itu satunya, hikmahnya ialah mengucapkan isti'azah itu, nah, tathhirul qalbi min kulli syai'in, jadi menyucikan hati kita. Kita baca auzubillah, kita jadi mana kata hati kita hak kotor. Dia kotor hati ni, apa dia kotor? Selalu saya sebutkan dengan ringkasnya, saya sebut dia qaswatul qalbi. Dia kotor hati ni, hasad, ujub, beriak, sam'ah, macam-macam kita kata, itulah sifat-sifat hati. Mana kata sifat-sifat, mana kata dengki, apa tu, sam'ah, sifat ujub, riak tu segala-galanya, maka itu dia panggil ialah hati kita tu kotor. Gitu. Kalau nak suci ni, jadi kita banyakkan baca auzu, kita banyak beristighfar, bertahlil, bertahmid, segala-galanya. Gitu. Jadi daripada tiap-tiap sesuatu yashghilu anillahi ta'ala, yang menyekat, yang bergantung daripada menyebut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kata itulah setengah daripadanya dia ni hati kita. Apabila kita kata kita bersih, jadi mana kata yashghilu anillahi ta'ala, bergaduhlah kita daripada menyebut akan Allah Ta'ala. Kita tadi ni asalnya dia menyekat daripada menyebut, dan ni mana kata apabila bersih, jadi mana kata kita tu selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi orang panggil lawan daripada kotor, dia bersih. Mana kata lawan daripada bersih itu kotor. Kalau kotor, tak ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau bersih, ingat kepada Allah Ta'ala. Itu bukan payah pun. Kadang-kadang kita belajar ni, ilmu dia bukan payah sangat. Nah, kalau payah, manusia tak ada alim pun, tak ada seorang pun yang alim. Tapi kalau senang, manusia alim belaka. Siapa juga kita kata syurga. Nah, syurga, ini mana kata ialah kalau payah, manusia tak boleh masuk ke syurga. Siapa tak boleh masuk? Tapi kalau mudah, manusia mana pun boleh masuk belaka. Itulah Nabi kata ada anjannatu lil muti'in walau abdan fakan. Satu riwayat lagi, wa fi riwayatin ukhra walau abdal abasyian wan naru lil ma'asi walau sayyidal quraisyian. Dia kata syurga itu bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jikalau adalah dia kata abdal abasyian sekalipun. Nah, hamba yang bangsa Habasyah sekalipun, yang bangsa kulit hitam. Dan jikalau kita kata walau abdal fakan, dan jikalau satu lagi riwayat, dan jikalau adalah dia tu hamba yang papa sekalipun. Wanna lil ma'asi, ini kena jaga. Dan adalah neraka itu bagi mereka yang durhakakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jikalau adalah dia tu penghulu, pemimpin daripada bangsa Quraisy sekalipun masuk neraka. Jangan main-main. Nabi kata gitu, Quraisy sekali bangsa Quraisy ni bangsa Nabi kalau kita kira. Tapi kalau pemimpin tu zalim, kalau mana kata dia ni, kalaulah kita kata ibu bapa, kita kata siapa-siapa tak kira jadi pemimpin. Nah, ayah pun jadi pemimpin juga, ketua pun jadi pemimpin juga, pemimpin pun jadi pemimpin juga, macam kita kata. Maka ialah setiap jadi pemimpin itu, kalau dia durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tempat dia iaitu di dalam neraka. Siapa-siapa tak boleh tahu. Jadi makna kata di sini lah setengah daripadanya, kita jangan ingat kata syurga tu Tuhan tetap kepada orang tu saja ya. Orang baik kan? Tuhan tetap kepada orang baik.
Nah, orang baik tu baik macam mana? Yang baik pada zahir, baik pada hati, baik segala amalannya, baik pada segala perbuatannya, baik segala tingkah lakunya. Itu baik segala-gala. Gitu. Dan neraka bagi orang jahat. Kita telah maklum kadang-kadang terbalik juga ni. Gitu. Itu kita kena jaga, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jagalah, mudah-mudahan kita lepas daripada penyakit-penyakit yang ditegur akan dia tadi. Fa inna ta'awwazal abdu billahi iqraran bil ajzi wa dha'fi. Maka bahawasanya ialah kita bertawa'uz. Ta'awuz ialah hamba itu dengan Allah Ta'ala, yakni pada mengakunya dengan masa lemah, mana kita kata ialah pada masa kita ajzi dan dha'fi, kepada kuat, kepada masa dha'if tak kisah. Kita kena gitu. Wa'tarafa biqudratil bari, itu tengah daripadanya, dan ialah mengakulah kedua-duanya. Kita kata masa mana? Dengan kekuatan bagi kita. Mana kita kata contohnya gini ya. Kalau kita kata kalau kita kata kita tak rawat pun, kita baca juga. Kalau kita kata kita kuat pun, kita baca juga. Kita lemah pun, kita baca juga. Gitu, mudah-mudahan yang Allah Ta'ala jadi penawar bagi kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada syaitan yang merasukkan kita. Syaitan ni kita telah maklumkan yang saya baca baru ni. Wa annahul ghina al-qadiru an dafa'in madarat. Tengok. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni terkaya Allah Ta'ala tu. Lepas mana kata ialah kuasa Allah Ta'ala kita ni di atas menolakkan daripada segala kemudaratan. Jadi makna kata ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Kita baca a'udzubillah tadi. Kena urai kot tu. Jadi makna kata Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, yakni kita dengan baca a'udzubillah itu boleh menolakkan daripada segala kemudaratan bagi kita. Seperti kita kata ialah apa dia ni, iblis dia nak buat nanya kepada kita, jin dia nak buat nanya kepada kita, dia nak jahat kepada kita, kita boleh menepih akan dia. Siapa seorang bomo yang bijak, saya mahir juga, dia mari tengok, dia kata macam mana, dia kata ustaz, dia kata saya nak cerita betul kepada ustaz. Saya tengok dalam pendapat saya ni, dia kata, kalulah sekiranya, dia kata ustaz, penyakit ustaz ni, hampir-hampir tak ada, mana kata tak boleh jadi manusia dah, dia kata. Tapi dengan kekuatan perisai ustaz yang ada tu, yakni ayat-ayat, bacaan, doa-doa yang ada di dalam hati, di dalam mana kata di dalam sulubari ustaz tu, jadi mana kata jin tak boleh kacau. Dia kata jin tak boleh kacau sekali-kali. Dan iblis-iblis mana kata dalam perbuatan kianat tak boleh kacau. Tapi wallahualam, hak mana saya tak tahu. Penepih itu banyak sangat saya baca. Saya nak ajar pun banyak-banyak tak dan juga gitu. Nanti saya tu dapat madarat gitu. Wa anna syaitana aduwwum mubin. Tengok. Dan bahawasanya adalah syaitan itu seteru kamu yang nyata. Kita telah maklum syaitan ini adalah seteru kita yang besar sekali. Lepas tu kita nak buat macam mana? Sekurang-kurangnya kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nak tidur. Kibah kita kata nak tidur, auzubillah. Kita nak sapu tempat tidur, kita auzubillah. Kita nak baring, kita auzubillah. Kita nak baca doa, kita baca auzubillah. Mudah-mudahan, yakni mana kata segala kemudaratan itu, kemudaratan tipu daya syaitan di dalam tidur kita tadi, tak boleh. Jadi makna kata syaitan tak boleh rasuk kita. Tapi kalau kita mulazamah kalam benda tu, gitu. Wa qad dakhala minhu bin husnin al husain, gitu dia kata. Dan sesungguhnya ialah masuklah kepada engkau, jadi penahanlah kepada engkau itu daripada segala kotor kepada kotor-kotor. Jadi makna kata kita ni, satunya kita kotor dah hati kita, yang keduanya kita kotor tubuh kita, yang keduanya kita kotor selain daripada tu. Dia panggil gini bil husnin al husain. Mana kita kata ya ni pada kotor bagi segala kotornya. Jadi mana kita kata contohnya kotor bagi segala kotor ni, ada pagar kita dalam hati pun kita pagar ada. Iblis tak boleh rasuk kita. Iblis tak boleh berdaya kita, iblis tak boleh tipu kita. Dan ialah pada luar pun dia tak boleh kucar kita. Kalau kita kata kita sakit,
tak berkait dengan syaitan. Kalau kita demam, kadang-kadang orang kita sakit ni tak tahulah, pergi ke hospital pun tak boleh terima. Pergi ke swasta tak boleh terima. Bagi tengok, ada jin pula dalam tu. Macam-macam. Ada jin orang kita ni, tak tahu, wallahualam, jangan percaya sangat. Kita jin tu memang dia boleh masuk, tetapi ialah setengah daripadanya. Kita kena jagalah amalan-amalan itu. Mudah-mudahan kita terpuji pada dunia dan akhirat. Kita jadikan kota saya baca ni dengan rika. Mudah-mudahan yakni ambil perhati belaka, yakni bagi mereka-mereka yang dengar. Mudah-mudahan kita beramankanlah, yakni sekurang-kurangnya baca auzubillah bagi banyak. Saya pun saya nak cerita betul. Saya nak pergi mana sekurang-kurang saya tak pergi buat apa, saya baca auzubillah. Saya nak tidur, saya baca auzubillah. Nak mana kita kata nak masuk bilik air, nak masuk apa, tak ada nak baca doa, kita baca hak tu cepat. Bila kita kata contohnya kita nak makan, kita apa, sebelum kita nak makan nak baca bismillah, kita nak baca doa, kita baca auzubillah dulu. Makna kata ialah tengah daripadanya kita malah. Jadi makna kata kita auzubillah ni bukan kita buat semata-mata. Yang ni mata pertama menepati doa, yang kedua menepati perbuatan ini, perbuatan itu disuruh akan dia pada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Atau apa kalau kita bercara bab semayang, bab apa di dalam semayang, di dalam bacaan kita sebelum kita nak baca qiraah macam kita baca Fatihah tu, itu disebutkan yang saya baca dalam hadis azkar sana. Tapi hak ni dok lah kita nak baca tafsir. Tapi seperti saya nak baca satu je, ikut perkataan ni. Ingat, as-sa'adatu kullu sa'adati tulul umur bi ta'atillah, rawahul qada'i. Ini hadis. Ia bermula bertuah itu, tiap-tiap bagi bertuah itu panjang umur. Itu bertuah juga. Tapi panjang umur bukan panjang umur duk kaya kepada dunia, duk kaya kepada harta, duk cenderung kepada perempuan-perempuan cantik. Itu bukan. Jadi tulul umur bi ta'atillah, yakni di dalam taat, yakni pada taat pada seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada taat, jadi taat ni kita telah maklum. Jadi taatillah ni bukan pada perbuatan saja, pada perkataan, pada hati, pada segala tingkah laku. Itu setengah daripadanya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-samalah kita dengar di mana ni. Mudah-mudahan jadi penepih bagi kita daripada syaitan. Lepas tu saya nak ajar satu, saya nak baca satu doa, bacalah sama-sama ni doa berlindung daripada syaitan juga ni, berkenaan lebih-lebih lagi dengan wabak ni. Kata Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahillazi la ilaha illallah. A'udzu billahillazi la ilaha illallah wa mumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi iznihi minal bala'i wal waba'i wa min syarri zalimin wa iblisa wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins. Gitu. Sekali lagi. A'udzu billahillazi la ilaha illallah wa mumsikus sama'i an taqa'a 'alal ardi illa bi iznihi minal bala'i wal waba'i wa min syarri zalimin wa iblisa wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi minal jinni wal ins. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, beramallah kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada penyakit ni, penyakit COVID ni, dan penyakit lain daripada COVID pun sama saja, iaitu penyakit-penyakit yang berjangkit. Kita telah maklum sangat banyak di dunia sekarang ni, bukan semata-mata COVID saja, hak lain daripada tu pun saya nak cerita tak sempat dah, panjang lebar sangat. Begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT. Jika ada salah dan tersilap dan terkasar tu, maaf belaka. Sekian dah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.